permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berdoa kepada Allah untuk menjayakan sebuah kuliah maghrib bagaimana yang telah kita jadualkan, iaitu perbincangan kita bagi kita penawar bagian yang ada rasa tentang tertentu dengan sebab-sebab yang kita tak ingini, tapi itulah perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita redha dengan ketentuan daripada Allah, kita terima sesuatu itu sebagai suatu tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita tiba musibah pada Allah kita pakai jadi benda ini, perkataan kuli ini jadi satu isu yang sangat parah. Silap-silap ilulah boleh berkata, silap-silap ilulah boleh berkata sebut pasal kuli berkata. Kuli dalam rumah, jangan kuli dalam masjid. Jangan kuli dalam masjid. Naik surau yang mengajar, naik surau yang apa namanya buat riak. Guling orang jahat. Memang orang jahat kita juga guling. Orang jahat, orang gigi. Kata Datuk Ismail Kamus. Kata Datuk Ismail Kamus, kita bukan gila kuasa, tapi kita nak ambil kuasa daripada orang gila. Itu kata Datuk Ismail Kamus. Bukan nak kata Datuk Ismail Kamus kata kita nakal dengan kata hak. Baik, InsyaAllah kita sambung yang kita berhenti pada 23 bulan Ramadan. Masih lagi kita berada pada fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7, iaitu pada menyatakan dua tanya dan dua kata. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurah. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan olehmu akannya kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pangkat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir, yang kufur akan nikmat. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan jangan engkau, kata ini suatu peringatan daripada musannif ataupun suatu peringatan daripada pengarang supaya kita tidak melakukan sesuatu perkara yang kita patut dia sebut. Dan jangan engkau tu kita orang Islam, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak nak dalam kehidupan kita, bila mana kita mati esok, kita bawa dosa yang banyak yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati esok, mati ni maknanya balik kepada Allah. Kita balik jumpa Allah. Bila balik jumpa Allah dalam keadaan masih hidup, kita banyak buat benda yang ditegak, banyak perkara yang dilarang untuk kita, yang perkara yang dilarang kita buat, waktu kita buat. Maka bila kita balik jumpa Allah Ta'ala esok, kita akan bawa banyaknya dosa, banyaknya perkara yang dimurkai oleh Allah. Bila banyak dosa, Nabi kata tempat orang yang banyak dosa di dalamnya. Pasal dosa-dosa ni salah satu daripada raket untuk kita dihumbankan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tinggal kekal ataupun tidak. Jangan kita tinggal tekad mana kita duduk dalam neraka.
Neraka Jahannam ke neraka W. Neraka Jahannam tak apa, neraka W boleh tahan kira. Oh, sedap nak cakap. Neraka Jahannam apa, neraka W boleh tahan kira. Sebab neraka W atas pada neraka Jahannam. Neraka Jahannam bawah kan ni 4 tahap. Kita sambung. Lepas tu ada pula kata tak apa, pasal kejap kalau kejap tak kejap. Pasal dosa-dosa fasik gini, perbuatan fasik, hak yang bukan munafik, hak yang bukan jadi murtad, jadi kafir, tak kekal. Jadi bila tak kekal, kata dia lama-lama masuk syurga pula. Oh, mereka neraka tu opok tu. Boleh orang masuk ikut dah, tubik ikut dah. Ni bukan kasar ni. Jangan agak pula. Dia tak panah ni. Yang ini dia panah ni. Pasal banyak isu. Banyak isu. Yang ini dia panah ni. Itu juga kita duduk atas muka bumi Allah. Sebab tu dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita masa kita hidup, ada benda yang dibenarkan untuk kita buat, ada benda yang ditegak untuk kita lakukan. Yang ditegak tu, pasal apa Allah Ta'ala tegak? Pasal apa syarat tegak? Sebab akibatnya buruk. Mana akibatnya? Dosa dan azab. Sama ada azab dalam kubur ataupun azab di dalam api neraka Allah. Pasal apa masa mereka? Sebab masa hidup atas muka bumi banyak melakukan maksiat, banyak melakukan perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu Allah Ta'ala dakwi kita buat maksiat, batu Allah Ta'ala dakwi kita melakukan perkara yang Allah mungkar. Batu Allah Ta'ala suruh kita taat, suruh kita patuh, suruh kita berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tak nak berpegang kepada ajaran Allah, arahan Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, siapa yang tak nak taat kepada perintah Allah dalam keadaan makan rezeki dan nikmat Allah, sila keluar daripada bumi Allah. Waktu baru tu bukan tak suka kerajaan keluar daripada Malaysia. Bukan waktu sebab Malaysia bukan opokmu. Lain kalau Malaysia opokmu. Dak dia tak suka dengan kerajaan, keluar pada Malaysia. Bapa dengan Malaysia ni waktu tu nak tok kimu. Ni orang Sungai Isak cakap gini. Agak-agak kau depan dua. Kita minta biar dia dengar. Wah, pasal speaker dah kuat. Suara kita dah kuat dah. Pak orang Sungai Isak cakap gini. Dia kata kalau dah suka, dah setuju dengan apa yang kerajaan buat, keluar daripada Malaysia, kata dia. Apa sedap ngamuk dia. Mu tu kalau dah setuju dengan ada dalam Quran, dah setuju mendapat hak Nabi buat, benda hak yang Nabi ajar, hak Nabi khabar, Nabi suruh, mungkin cari bumi lain pada. Asal duduk atas muka bumi Allah ni. Dasar seduh budaya Allah, dasar makan nasi Allah, dasar minum air Allah. Tak? Boleh ngomong je dulu. Wakil. Ada budak cakap begitu. Bakat datuk dah. Mana boleh dapat datuk bodoh gitu. Bodoh ni daripada biri. Biri tak ada gitu. Biri tak ada gitu biri. Kalau dia kata biri tu bodoh, mana sabar dah. Sebab biri tak ada akal. Mana sabar lah biri tu bodoh. Tapi dia tu 18 kali bodoh daripada biri. Ada akal, ada perasaan dan tiada tu Allah Ta'ala suruh mikir. Tapi bodoh sebetulnya tu. Batu kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni manusia biasa. Memang tak dapat lagi daripada melakukan kesalahan.
Bab Nabi kepada tiap-tiap daripada Adam mesti ada buat salah. Tapi daripada kesalahan itu kita perbaiki lah. Kalau kita dah baiki sampai masa Allah Ta'ala akan ajar kita, Allah Ta'ala akan tarbiyah. Minta maaf cakap, cara tarbiyah Allah berbagai-bagai cara. Salah satu daripada cara tarbiyah Allah, Allah Ta'ala timpakan dengan musibah. Allah Ta'ala timpakan dengan bala. Bala ataupun musibah tu antara tujuan Allah Ta'ala beri kerana nak ajar manusia, nak didik manusia, nak tarbiyah manusia supaya kembali duduk rapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita jauh daripada Allah, kita leka dengan perintah Allah, bila mana Allah Ta'ala timpakan kita dengan musibah, maka itulah tarbiyah untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Cara nak dekatkan diri pada Allah antaranya dekatkan diri kita, hadirkan diri kita ke dalam rumah Allah. Ni Thailandia je pandai bersembunyi, menyelamatkan diri dalam masjid. Lepas mandi muka dia pun tak nampak dalam masjid. Bukan Sungai Isak, tempat lain. Bukan sini, minta maaf, jangan ambil hati. Bila mana Thai semayang jari, dia bagi ustaz nak gajar, boh. Ni kata manusia tak erti bahasa dia panggil. Manusia tak ada akal, manusia buta betul. Tak erti bahasa. Allah Ta'ala beri amaran pada kamu, Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala beri bermacam-macam peringatan, tapi masih lagi degil, masih lagi buta kayu, masih lagi tak erti bahasa, masih lagi tak bersyukur dengan nikmat Allah. Allah bagi ngajar ni, Allah bagi ngajar surah masjid kat rumah kita ni, hakikatnya Allah tahu. Allah tahu tu nak beri sedikit pengetahuan, nak beri sedikit pendidikan kepada kita. Lepas tu kalau kita lari, boleh-boleh dah duduk, lepas tu tempur lagi, bukan kita sombong dengan orang ngajar, tapi sombong dengan Allah. Allah bagi dah bala, bagi ujian, bagi balasan, tapi masih tak erti bahasa. Betul right? Wakil. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim. Ini salah satu daripada perintah syarak ataupun larangan daripada syarak, supaya kita tidak menggunakan kaki kita ke arah tersebut. Mana dia? Kita jangan gunakan kaki kita berjalan ataupun menuju yang pertama ke tempat maksiat. Tempat maksiat yang ini tempat orang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tempat orang judi, tempat orang minum arak, tempat orang joget. Nanti ni sambutan apa benda ni, malam tahun baru. Ada setengah-setengah tempat sambut tahun baru dengan tembakan bunga api, dengan nyanyian, dengan joget, dengan tarian dan sebagainya. Bila mana kita pergi tengok, maknanya kita melangkah atau gunakan kaki kita ke tempat yang diharamkan pada syarak. Setiap langkah kita merupakan satu dosa kita kepada Allah. Setiap langkah. Orang tanya, dah apa ustaz, kita dah jalan kaki? Dah, kita naik kereta. Jalan kaki bagus, sedekah sedasa. Dah naik kereta, ada bahan ustaz kata sedekah sedasa. Umai kira gitu. Kira gitu kita boleh buat kira gitu tak? Sedekah sedasa kalau jalan kaki, kalau naik kereta, satu pusingan raya, satu dosa. Satu pusingan raya, satu dosa. Dah kereta ada berapa raya? Gerak rayanan 4 lah. Mana sekali pusing 4 raya, dah 4 kali dosa. Pasal melangkah pergi ke tempat
maksiat, melangkah pergi ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kepada tempat orang yang zalim. Orang zalim ni tak kira siapa-siapa, dia orang cek ataupun orang yang sok. Batu kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali kata, jangan langkahkan kaki kamu menuju ke tempat orang yang zalim. Bila mana mungkin juga tanpa sebarang mudarat yang dibenarkan pada syarak, artinya kamu meredai atau bersubahat akan perkara zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ini kataan sampai waktu Imam Ghazali. Bukan awak jadi cahaya. Bukan JKK waktu kataan ni. JKK dah tahu benda. Ni Imam Ghazali Hujjatul Islam. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Muhammad apa nama ni? Muhammad bin Muhammad nama ni. Gelarkan Abu Hamid, anak dia nama Hamid. Imam Ghazali waktu kataan. Langkah kaki kita orang zalim, kira sebahat dengan perbuatan zalim yang dia buat. Batu kita orang zalim, kita tak boleh bersekongkol. Kita tak boleh bersama-sama dengan dia. Tak boleh langsung memberikan apa jua bentuk bantuan, apa jua bentuk pertolongan ke arah kezaliman yang akan dia nak buat. Batu perbuatan zalim wajib kita kena tegur. Wajib kita kena cegah. Tarik subsidi zalim. Naikkan harga bayar zalim. Naik tarikh elektrik sehingga membebankan rakyat, membebankan pengguna elektrik zalim. Tapi hak yang kita pelik, ada juga orang ada setuju. Oh bagus. Kenapa bagus? Tarikh elektrik naik, bagus. Menggaji berapa? 4,000. Dah 1,800. Tanggungnya anak apa dah? Anak 7. Bini 3 dah sempat. Contoh ni, dah gagah cukup dah. Dah gerak ustaz ni 1,800 ni mana ni ada benda 1,800. Dah gana teh kata bagus. Bagus lah. Bantu kerajaan. Bodoh. Tuan-tuan cuba fikir. Kita buat bandingan. Kita pergi kat guk kambing. Tahu guk kambing? Tahu? Kalau saya tahu guk kambing. Guk kambing ni asal dengan apa? Kata guk kambing kan? Asal dengan guk kambing. Asal dia orang Terengganu kalau putih jalan. Dia jalan orang putih ni dia cakap pendek. Boleh dah cakap Melayu sikit-sikit tapi pendek. Jalan-jalan tu jumpa kambing so. Tadi Mak Sadar ni kita juga. Dia kata, go, kata, besar ni go. Kata Terengganu, go kambing. Betul lah kambing tu dalam kandang. You go, this is go. Bukan kambing. No, go. Kata Mak Sadar ni. Mana? Tu. Kata. Tu. Kata Terengganu ni bukan go kambing. Tu kandang. Tu dekat jadi tu kambing. Mana? Apa benda ni kandang kambing. Tu kambing ni mana kandang kambing kan? Kita pergi kat tu kambing, kandang kambing. Kita bawa daun naka boleh 3-4 orang. Kita cuba pergi makan kambing. Kambing tu puak makan daun naka. Tengah dia sedap makan, kita pergi mula lagi. Agak-agak kambing tu buat benda. Kita masuk duduk dalam kawasan dia, tengah dia makan, kita buat lagi. Kita ambil separuh daripada daun naka tu, kita buat lagi. Agak-agak kambing tu buat kenapa gitu? Ayah awak buat. Kambing tu buat apa kita ada beri daun naka? Agak-agak. Itu pun boleh jawab agak. Banding kurang pun dia sengkok kita dengan tanduk dia.
Nah, pasal dia marah, kita ambil hak dia. Dia tengah sedang akan menikmati lemak manisnya dalam naka tu, dada kita ambil separuh buat lagi. Marah dia, bab hak dia. Itu kambing hak yang paling bodoh. Dan kita manusia, molek-molek dah hak kita ada satu kumpulan nak tolong, nak kekal atau nak turunkan segala bentuk orang kata kos sara hidup, apa nama ni, harga petrol daripada RM1.9, ada orang nak buat turun RM1.5, tarikh elektrik orang nak buat turun tu, nak hapus pendidikan bersama. Adakah hak tambah yang lebih bodoh? Setuju dan suka pula kita pula buat naik, boleh kata bagus. Hak ni lah kata manusia yang paling bodoh, lebih bodoh lagi daripada kambing-kambing bodoh dalam dunia. Betul tak? Kambing tu hak paling bodoh sekali dalam kumpulan pertandingan kambing sedunia. Manusia ni lagi bodoh daripada kambing. Betul tak? Setuju pun? Setuju tak tu? Dah setuju lagi kita kulit. Ada pula kata bagus. Tarikh elektrik naik bagus, bil air naik bagus, harga barang naik bagus, ada GST bagus. Ada pula gitu. Kalau kata mu hak gaji kita 400 ribu sebulan, mu kata bagus, tak apalah sebab mu dah rasa. Hak ni yang gaji 700 riyal, 800 riyal. Hak yang gaji 1,200 riyal. Hak yang jadi tukang bom, hak kerja mesin utuh. Hak yang pendapatan bawah pada 2,000. Cuba fikir kau tu. Kena pula orang ada hak anak ramai. Dia kata tak boleh gigi gitu Ustaz, apa rezeki ni hak Allah. Reta je lah, kan kita kena percaya pada qada-qadar. Dah kampung dia. Tayang dia percaya ke qada-qadar, serah kepada Allah. Itu dah takdir Allah, serah kepada Allah dah. Daya dah cakap, benda dah terima je lah. Daya bising-bising, daya kecoh-kecoh, daya marah-marah, daya kotok-kotok, terima dah reta sahaja. Adakah orang cakap gini? Kita pula nak jawab begini ya. Kalau kata rumahmu masuk rokok, dapat dah rokok masuk dalam rumahmu, mu jangan rawat. Bini mu kata bang, rokok rasa dah lagi, sudah ambil lagi bayar, tengah ambil, reta je lah. Bang rokok bang, reta je. Wang impuk lah, dia wang impuk, reta je lah, nak jawab impuk. Anak daya mu buat lagi 2 orang, buat lagi 5 lebih. Hari ni buat lagi 5 lebih. Main buat lagi dia bank apa lori sayur. Minggu lepas bawa di apa nama dia bapaikan. Kita tahu dah. Dan lewat kan dia. Reka je lah. Rumah mu pakar, daerah panggil bomba. Berapa? Reta je. Rumah pakar nak buat mana? Boleh tak gitu? Boleh tak? Dan ni dikira ahli sunnah wal jamaah ke ahli punah wal ghadab? Ahli sunnah wal jamaah ke ahli punah wal ghadab? Jawab tak sekali? Allah, tu dah jawab kau sakit lah orang ni. Kita malam dulu apa tepi. Jawabnya ahli punah wal ghadab. Ahli sunnah wal jamaah kan gitu. Memanglah semua daripada Allah, pada hakikat je. Pada hakikatnya memang semua daripada Allah, tetapi kita bukan hanya sekadar bergantung pada hakikat, kita juga ada syariat. Sebab tu Nabi melarang melakukan suatu perkara yang zalim. Batu Nabi melarang melakukan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau main tu hakikat dah ke, daya hukumlah pada orang curi, daya marahlah kepada orang buat maksiat. Berapa? Ketentuan Allah lah. Jumpa curi atau pada boleh tanya apa ni? Curi pak. Boleh pun kata berapa ketentuan Allah dah jadi curi dah buat mana?
Sekali ke bodoh tu dia. Datang bodoh tu. Ada pula orang gitu. Memang suatu benda yang dah berlaku tu kita panggil ketentuan Allah, takdir Allah, dan kita wajib beriman perkara itu datang daripada Allah, qada dan qadar Allah Ta'ala, betul dah. Tapi suatu benda yang tidak baik pada kita, Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita perbaiki, untuk kita usaha untuk mendapatkan benda yang lebih baik. Bukan dah saja gitu. Allah Ta'ala beri sakit pada kita, Allah juga yang turunkan obat. Tapi obat tu kita kena cari, kita kena usaha. Obat tu dah ada sendiri. Atas daripada usaha kita tu, Allah berikan obat dan Allah kurniakan pada kita kesihatan. Itu contohnya, itu perumpamaan. Bukan bila sakit duduk saja rumah. Sakit, sakit dah di hospital. Iyalah, ini je. Sakit dan sihat tu daripada Allah. Kalau Allah nak beri kesihatan, sihatlah. Lepas pada sihatlah, Allah beri duk coba rumah. Apa dah? Tak ada lah orang jadi doktor. Tak ada orang jadi jururawat. Ada main sakit pakat duduk rumah mereka. Itu juga dengan kehidupan kita. Suatu benda pada hakikatnya takdir daripada Allah. Contoh yang berlaku, kenaikan kos harga barang, kos sara hidup yang tinggi, yang pada zahirnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Kita sebagai rakyat berhak nak menuntutkan hak kita. Usaha kita tu salah satu daripada usaha yang tidak bercanggah dengan syariat Allah. Bukan makna kita pergi tuntut balik supaya dia perbetulkan balik, dia tarik balik, dia turunkan balik segala kenaikan harga barang tu. Bukan makna kita tak terima takdir Allah. Bukan. Kena faham baik. Batu sebelum cakap, kena ngaji dulu sikit, jangan cakap pun ngakak. Batu Nabi kata, Nabi pesan, apa benda ni? Nabi pesan kepada kita, siapa hak yang banyak cakap, banyak salah. Siapa hak yang banyak salah, banyak dosa. Siapa banyak dosa, dalam mereka. Batu kalau bodoh, diam, jangan cakap. Kita bodoh, tu diam. Orang tahu tak kita bodoh? Orang tahu tak boleh? Dah. Pasal kita diam. Kita bodoh, kita diam. Orang tak tahu kita bodoh. Tapi kita bodoh, dah kita pergi cakap. Orang pun lah, bodoh kata ni. Ingat cerdik. Orang pun tahu kita bodoh. Lepas tu kalau bodoh duduk dia, duduk kuli dia atau rumah. Ada dah. Dan jangan melainkan kerana mudarat dan kerana darurah, yakni salah satu di antaranya kerana berhajat. Pergi kat tempat orang zalim kerana darurah ataupun kerana sesuatu hajat. Contoh, masuknya Nabi Allah Musa alaihissalam pergi ke tempat Firaun untuk berdakwah kepada Firaun, untuk mengajak Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perginya Firaun, perginya Nabi Allah Musa kepada tempat Firaun bukan dikira Nabi Musa dipersekongkol dengan kezaliman Firaun, tidak. Tetapi Nabi Allah Musa pergi ke Firaun tujuan nak dakwah, nak ajak, nak tarik Nabi Allah Musa, nak tarik Firaun supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu dibenarkan pada syarak. Kita pergi kat tempat orang zalim, tegur kesalahan dia, bagi tahu kesilapan dia. Yang tu dibenarkan pada syarak. Tapi kalau pergi kat tempat orang zalim atau bersama-sama dengan orang zalim kerana memberikan pertolongan, memberikan sokongan kepada orang zalim yang melakukan perbuatan yang zalim, maka ditegur pada syarak. Diharamkan oleh syarak kepada kita untuk melakukan perkara tersebut. Jangan main.
Sebab tempat orang zalim ni dalam neraka. Oh, jangan main orang zalim. Perbuatan zalim Allah balas neraka. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya telah pun kami siapkan bagi orang zalim itu neraka. Batu kita ditegak, dilarang sangat-sangat supaya kita jangan bersama-sama dengan orang zalim. Sebab orang zalim neraka. Allah siap dah untuk orang zalim neraka. Dah orang sangka orang zalim mana? Fatamassakumun nar. Nescaya kamu juga, kata Allah, akan dikembangkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim dalam neraka, orang yang berikan sokongan, berikan pertolongan kepada orang zalim pun dalam neraka juga. Sama sekali. Dah tak ada lebih, tak ada kurang. Sama sekali. Hak sangka pun dalam neraka, hak buat pun dalam neraka. Orang yang tolak tak nak melaksanakan hukum Allah dalam neraka. Orang yang kata, oh baguslah dalam neraka. Orang kata baguslah hunduk tak buat dalam neraka. Ataupun yang makruh, orang yang tak ada hunduk pun dalam neraka. Sama sekali. Dia lebih dari lembut tadi. Dari lembut buat masa. Dah kata kau ada tegak. Masa hak lembut ramai tak. Ustaz-ustaz hak lembut ramai tak. Kalau api lembut kata jeng. Kalau kita tengok pada motosikal, sebuah motosikal, pada sebuah motosikal tu banyak skru. Tak, banyak skru. Ada yang pakai Allen key, ada yang pakai skrudraiver bunga, ada yang pakai skrudraiver lepek. Hak yang bahagian skrudraiver tu hak skru bunga. Ada yang boleh buka dengan skrudraiver bunga, ada yang tak boleh. Dah nak buka kena buka impact. Contohnya pada nombor plate belakang. Nombor plate belakang dia notis skru. Nak buka skru nombor plate mudah lah, ambil skru lebar pula. Tapi nak buka magnet, dah boleh pakai skru, kena pakai tungku kantor. Tidak nak cabut magnet. Itu kak kulit enjin. Kulit enjin balik kelas, balik punya hitam. Kalau kita nak uji, contoh RZ lah, mudah-mudah cerita ni RZ. Jangan suka. Kita nak kemas ferry RZ tu pakai skrudraiver, daya pakai impact. Kalau pakai impact pecah ferry. Pakai ambil skrudraiver pula uji, cak uji. Tapi kalau nak uji, nak kemas kulit enjin, bahagian gearbox, bahagian minyak hitam, tak boleh pakai pula gitu. Campur kulit enjin, bersepar minyak hitam keluar, campur habislah. Kena uji pakai impact. Ataupun pakai tu skru, pakai mesin. Itu tak. Dalam kita nak menyampaikan sesuatu pengetahuan, ada kaedahnya kena kaedah lembut, ada pada tempatnya kena tegak. Tegak tu bukan bermakna kasar. Kadang-kadang orang salah faham, dia kata kasar, bukan kasar tegak. Bertegak kadang suara je kuat, ada benda pun. Bukan kasar, suara je kuat. Pasal suara kuat orang kan. Orang kata rasa, ustaz rasa apa? Orang pun rasa. Cuba kalau kita tukar bodoh tu dalam orang kerupuk pun dia rasa. Orang kata siapa orang tolong hukum Allah ada? Kalau bahasa kerupuk, siapa yang menolak hukum Allah bodoh. Rasa apa ni? Tak rasa. Pasal apa? Pasal itu pada orang asing-asing. Maksud sama je. Maksud sama. Kadang-kadang pada suara bodoh, bunyi rasa. Kalau suara lembut, siapa yang tolak Allah Ta'ala? Bodoh. Tak bunyi rasa, bunyi lembut. Pasal suara slow. Dia punya color ringtone dia buat slow. Maksud sama. Nak bagi tahu
bodohnya manusia yang tolak hukum Allah, jahatnya manusia yang melakukan kezaliman. Itu maksudnya. Dan tu kadang-kadang pada tempatnya ada kalanya kita kena mengeluarkan sesuatu perkataan yang mengejutkan hati manusia. Dan sebab itulah uslub yang datang daripada Quran. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala keluar perkataan yang kasar. Supaya apa? Supaya dapat mengejutkan hati manusia yang sebelum ni leka, yang sebelum ni lalai. Famasaluhu kamasalil kalbi, kata Allah. Bandingnya ulama jahat tu anjing. Orang tengok, anjing kata ke ulama. Bukan orang kata, Allah kata. Dan apa Allah kata gitu? Nak kejutkan manusia, nak sedarkan ulama yang lain. Ada kalanya Allah kata ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, lembu kambing. Balhum adal, bahkan lebih teruk, lebih sesat daripada lembu kambing. Mana binatang buah, rina kacau. Lebih teruk daripada lembu kambing. Siapa dia? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah golongan yang lalai, golongan yang leka daripada ajaran Allah, daripada sesuatu atau leka daripada ajaran yang ada di dalam Islam. Orang yang leka tentang dosa pahala, orang leka tentang halal dan haram, Allah Ta'ala kejutkan mereka ni seperti binatang ternak, seperti lembu kambing. Betul tak? Lembu kambing, mana cara halal? Ada cara halal lembu kambing. Ada kambing nak pergi ragu daun kayu, dia pergi kat kebun orang. Dia kata dia masuk ni kebun orang, haram ni, tak boleh. Ada. Tapi orang yang nak cara halal macam ke lembu kambing, bukan lebih teruk pada lembu kambing. Berapa lebih teruk? Lembu kambing tak ada akal, manusia ada akal, cerdik pada lembu kambing. Tapi buat perkara seperti lembu kambing, mana lebih teruk daripada lembu kambing. Batu orang dok semayang teruk pada lembu kambing. Orang yang tak nak belajar, orang yang tak ada hati dalam majlis ilmu, 18 kali bodoh daripada lembu kambing. Betul? Pasal manusia ni Allah Ta'ala angkat darjat salah satu lebih daripada lembu kambing. Manusia ni boleh belajar, boleh terima ilmu pengetahuan. Lembu kambing ajar dia pagi pak malam, tak henti apa satu. Manusia ni lebih pada binatang, salah satu lebih dia dalam bab ilmu. Walaupun benda lain manusia kurang, benda lain manusia kurang daripada binatang, daripada haiwan. Dari sudut panca indera, panca indera manusia kurang daripada binatang, kurang daripada haiwan. Dalil dia, manusia pakai spek. Ayam pakai spek. Ada ayam pakai spek? Ada. Berulang pakai spek. Waktu berulang, ayam pakai spek. Daripada atas, nampak tak apa benda ni? Ikan tanah main dalam air. Dia datang tu, pucuk. Dada air tu, buat air, ikan pelana. Kita beranak depan mata, telepon jala. Beranak anjing kita. Mana komar mata kita daripada ikan pelana. Komar mata kita pada berulang. Patut berulang pakai sanglah. Kita rakyat bakar. Telinga kita nak banding dengan telinga kacil. Bukan kereta kacil, kacil hok dalam hutan. Dari sudut pendengaran, kacil lagi hebat. Kacil ikut pada kajian 2 ke 3 kilometer boleh dengar dah bunyi tapak kaki pemangsa, bunyi tapak kaki orang pijak daun. Dia 3 kilometer daripada tempat orang pijak daun, dengar dah. Batu dia lari itu dalam keadaan yang sangat pantas. Manusia, rumah tepi masjid, orang pak dah dengar setayang, bodoh pada kecil, kok dia kecil. Orang ngajar segi,
kan? Nanti malah sedikit kau pun dah kerja. Tak ngor. Lepas pun tepi si. Memang tepi tak ngor. Tak dengar mana pun tak cek. Sibuk kita ni mesej. Itu kata dalam bab panca indera binatang lagi hebat. Lepas tu tuan-tuan ingat satu ketika dahulu dalam lebih kurang tahun 80-an 90-an. Tahun 90-an sekumpulan burung daripada Korea Selatan, bila datang satu musim, dia datang musim sejuk, dia akan terbang pergi ke Perth, Australia untuk proses dia dipanggil ngawak. Proses ngawak. Keluar burung ni nak ngawak pergi cari musim sejuk Perth, Australia. Honeymoon. Nak balik ke Korea Selatan semula, balik ke mana? Transit di airport Subang. Transit di airport Subang. Oleh kerana burung tu terlalu gambar, sehingga penerbangan daripada airport Subang terpaksa ditangguhkan sebab burung terlalu banyak duduk dekat setiap pejabat-pejabat ada dekat airport Subang. Terpaksa ditangguhkan. Lepas tu duduk lebih kurang dalam 3-4 jam, terbang semula balik ke Korea Selatan. Ada pakai kompas, ada pakai GPS, ada bawa peta. Kita Tasawuf kata jauh dalam kawasan masjid 4 tahun tak pernah mari masjid, dah mari nak sembahyang raya, tak masuk kaum muslimat. Tapi hanya muslimah sambung tuduh nak ambil wudu. Kata muslimah, dah tempat Allah kurang lagi tak marah kau. Kita tak sengaja tak tahu. Kak itu orang lelaki kerana lu adik lu pusing mula kau lu. Kata Allah kurang. Pusing mula kawan tu. Dinding dia suka itu. Dia ingat ke apa benda ni, itu pasal dinding cermin gitu. Masjid awak tolak juga dalam tu silap kata dinding macam itu. Duk ada ni, kita duk lorong itu je. Tak ada nampak kata Tok Siap. Pasal lama dah hari, ada kat 5 tahun tak hari sendiri. Dah duduk 5 tahun, duduk 6 tahun setengah. Mana kali apa udah hari. Tai raya baru nak hari dah. Tak ke bandar lebih pada kambing. Dia kata dalam bab panca indera memang haiwan lebih daripada manusia. Tapi Allah angkat manusia ni satu benda lebih daripada haiwan, iaitu dalam bab ilmu. Manusia layak untuk menerima ilmu, manusia layak untuk mengajar ilmu. Tak ada pun kita dengar perlu pergi mengajar fiqh dia orang. Jin tak ada. Jin, makhluk yang bernama jin, tak ada lagi kita dengar ada ulama daripada kalangan jin. Ada. Mereka orang berlaku zaman Nabi, golongan jin datang jumpa Nabi, minta masuk dalam alam jin untuk ngajar Quran kepada masyarakat jin. Minta Nabi ngajar Quran. Mana jin pada manusia. Manusia lebih hebat. Patut Allah Ta'ala berikan keupayaan dalam bab ilmu pada manusia. Ada manusia yang ada bakat dalam bab ilmu, bakat untuk terima, bakat untuk mengeluarkan ilmu. Dan ilmu belajar dan orang tengok kau ke bandar lebih pada yang sama. Ni bukan kata siapa-siapa ni, bukan kita kata kau orang sini, tak. Bukan kata kau orang sini minta maaf, kita kata kau orang Sungai Isak. Sungai Isak ni tau, kita ingat duduk mata-mata. Ya nasib ada orang buat ni. Ala-ala dah terlepas dah. Allah tak ada lagi kita dengar binatang ngajar. Malaikat sejenis binatang dia yang boleh terima pengajaran. Antara jenis binatang yang boleh terima pengajaran
mengajar orang. Iaitu dulu. Batu di Kedah ada satu pusat pendidikan dulu. Diajar untuk naiknya. Khusus naiknya batu belajar nak pilih buah tua, buah muda. Batu belajar cara isyarat daripada tuan dia nak buah tua atau buah muda. Itu pun tak sesempurna manusia. Yang ngajar pun bukan beruk tak, manusia tak ngajar beruk. Batu cikgu ni banyak, ada cikgu beruk. Kita faham lah cikgu dalam ni. Kita pun cikgu juga, kita faham lah. Ada cikgu bunda sawah. Ada cikgu rima. Kalau dalam saka, cikgu rima ada, cikgu buaya ada. Dan tu ada satu cerita. Ada seorang orang adik mamak. Dia pergi beruk daripada Sik Kedah. Beruk ni memang A punya beruk. Mana kalau darah manusia ni master master bukan PNR ni, master. Harga 1,800. Mana kata cikgu beruk Kedah ni memang hebat beruk ni. Naik dia gambar dia nak buah tu buah muda, dia pulang lagi. Beli wahlik. Wahlik memang 2 hari rehat, lepas rehat tu nak operasi kan. Bawa turunnya. Nak ambil dua apa namanya petik buah. Panjang burung ni sampai di atas dia duduk di atas tepuk. Kutip kemi. Tuang ni pah kali. Wah tua kau. Wah tua. Buah muda. Cari kemi orang muda tu. Waktu ni. Waduh ni. Dua 3 jam. Marah lah. Apa nama ni tak kenyai. Dia pun tak berhati telefon sekolah. Sekolah buruk Kedah. Cakap dengan Guso. Guso sekolah buruk. Dia kata bangga ni. Bukan apa buruk ni. Duduk atas makok. Satu. Kedah ni tanya. Ada habak lagi mana? Aku tak apa sebab turun buah muda. Bak mana dia? Atas makok. Turun ni. Turun dah. Turun mana? Duk bagi telefon dekat dia, tok kat telinga dia, biar aku dah hafal kan. Tak kat telinga beliau. Gusa buruk pun kabur. Nak naik atas pokok, petik buah muda. Jangan duduk sana. Petik buah muda. Tahu? Selagi ada benda tu lagi tu, nak petik, buat turun. Tak ada benda dia. Batu pakainya ni pelik mana dia tak pun mudah gusa. Bukan buat ni hang jangan salah faham kata gusa ni. Beruk ni terjah di Kedah. Hang cakap dengan dia tak faham. Hang kena cakap Kedah baru dia faham. Hang cakap dengan dia mampu dia tak faham. Orang kata gitu pun dah, kata cikgu Kedah. Takik-takik-takik-takik. Aku kena belajar pula lah cakap Kedah. Kedah beruk dah faham dah dia cari makan. Mana ada kurang juga. Manusia, marilah hak dah ke, hak Kelantan ke, hak mana, hak Terengganu ke, sikit sebanyak boleh faham kau. Betul tak? Betul tak? Melainkan hak bagi daripada Mongolia. Itu payah kita faham. Sebab dia cakap Mongolia. Ustaz daripada Mongolia, Ustaz Syarif nama dia. Allah. Itu lebih manusia. Jangan patut Allah Ta'ala marahnya. Patut Allah Ta'ala kejutkan manusia yang nega. Allah kejutkan manusia yang lalai, sehingga Allah perumpamakan manusia ni serupa binatang. Ada kalanya Nabi menyamakan manusia ni macam kami tau. Nabi kata ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia itu bangkai, kata Nabi. Orang yang gila dunia, wa tullabuha, orang yang menuntut sangat pada dunia, kilabun, anjing, kata Nabi. Apakah Nabi boleh
agama ni dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh sebab serok sangat kepada dunia. Cakap molek apa cara? Asal cara lah dunia sangat ramai lah kata. Tak cara lalat sama kamu seperti anjing. Benda yang mudah serok sangat ni Nabi sebut sebagai bangkai. Dunia jifatun, kata Nabi, dunia ni bangkai. Orang yang serok sangat pada dunia anjing. Allah. Tujuan bukan serok tolak dunia, tapi orang kata pandai-pandai nak sama, nak orang kata balance. Nak ambil dunia, ambil. Nak cari dunia, cari. Tapi jangan sampai leka ke akhirat. Jangan sampai leka pada bekalan yang kita kena cari atas dunia ni untuk kita bawa ke akhirat esok. Sebab bekalan akhirat kita tak dapat di akhirat. Tak boleh cari di akhirat. Nak cari bekalan akhirat, nak kumpul bekalan akhirat atas dunia. Hidup dunia sekejap. Bila sekejap cari dunia ni sikit sudahlah. Hidup akhirat abadan kejap. Kena carilah banyak. Tapi kita ni leka. Bila terlalu leka tu sangat, Nabi sebut anjing, supaya kita terkejut, kita tersedar. Contoh, ayah gerak anak bangun mayang subuh. Gerak slow-slow dah dengar. Loh bangun dah sedar. Loh bangun dah sedar, ambil air jiru. Baru sedar. Ayah apa jiru air? Mayang subuh. Adakah ayah tu zalim? Adakah ayah tu kasar? Tujuan ayah buat itu apa? Pasal gerak anak molek dah sedar. Betul tak? Dah jiru air baru sedar. Tujuan suruh bangun mayang subuh. Itu ke ustaz-ustaz yang paling ngajar? Tujuan ni suruh. Tujuan ni sebab nak ketuk hati. Nak ketuk hati ni, hati hok gay, hok kayak kekak biru kan. Dia punya pekat tu sampai berkayak biru. Batu kena ketuk kuat. Macam kereta masuk PK, kereta yang hot dah comel dah, nak bagi kilat, polis lembus. Kereta hot kayak bekas accident, kepek kau ni, kena ketuk lu body, kena layu api lu, ambil sini pula, ketuk pula, belah pula, baru boleh cap pula ada kod lu putih, ada kod lepas ada kod, baru boleh pilih. Nak tahan kekal lama, baru kereta tu nak bagi comel, caplah warna hijau, jangan cap biru. Memang riak kan? Kereta kita bukan warna biru kan? Warna kelabu. Berapa dulu? Isyak dah lagi. Isyak dah lagi. Dengan cinta ada makan lah. Ada makan. Tak ada makan. Tak ada. Ada lihat apa dia tak ada. Makan rumah. Ya, dia dah masa dengan kata ada orang melek habis ke. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Setiap gerak daripada kita, gerak hak mana? Gerak yang mendatangkan redha Allah. Diam kita hak mana? Diam kita yang mendatangkan redha daripada Allah merupakan suatu nikmat. Tapi kalau gerak kita ke arah kemaksiatan kepada Allah, maka akan berolehlah kita murka Allah. Dan kalau diamnya kita daripada kebenaran, akan berolehlah azab daripada Allah. Sebab perkara yang batil, perkara yang maksiat, kita tak boleh diam. Kalau ulama dia, Nabi gelarkan dengan gelaran syaitanul akbar, syaitan bisu. Lama syaitan bisu. Hak rakyat ke, hak pemimpin doktor. Sebab dia ulama hak ada dari ulama yang hanya pentingkan kedudukan, ulama yang hanya pentingkan kebendaan.
Yang tu disebut, yang itulah apa nama ni, yang Nabi kata asyaitanul aqrab, dan juga ulama usul. Ulama jahat jual agama kerana dunia, ulama usul diam daripada kebenaran. Nah, tengok pemimpin buat salah, ya. Tengok rakyat buat salah sikit, bising bangun kali. Masuk dalam surat khabar, masuk dalam TV 1, TV 2, TV 3 suku dan sebagainya. Nah, ini dipanggil setan bisu. Hak yang kalau pemimpin pergi luar negara habis 30 juta, ya. Anak pemimpin beli kondo 110 juta, dia tak kata apa. Hak ini dipanggil ulama syaitan bisu. Dolar setan bisu lah penuh. Tak keuntung kan? Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat Allah. Dan berarti setakat ni insyaAllah pada umur sehat tubuh badan kita jumpa pula pada tahun depan. Satu minggu kedua tahun depan. Apa dah? Lebih kurang seminggu dua je lagi insyaAllah. Panjang umur sehat tubuh badan. Jadi sebelum tu anda nak umur satu kala 4 hari bulan 1 tahun 4 lah. 4 bulan 1 2014 surah kita akan ada satu kuliah jemputan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Kamal Asy'ari daripada Selangor, daripada Kuala Lumpur. InsyaAllah yang ada ruang, ada kesempatan boleh pakai hadir sama-sama, sebab Ustaz Kamal tu dia tu dah lama kita mari kekuatan. Baru ni dia telefon anda 3 hari lepas di konfer boleh mari insyaAllah, dan ajukan kepada dia hasrat masjid ni untuk kuliah subuh kan 5 hari bulan 1 subuh Ahad tu. Dia kata insyaAllah dia akan maklum semula kepada dia akan maklum semula dalam masa terdekat ni lah. Kalau tak ada apa-apa dia akan datang kuliah subuh di sini, dan kata ni jadi wali di sini dia subuh. Tu tahulah mana-mana kita tahu siapa lah tu. Cuma nak kata surah itu 4 bulan yang berkelapangan boleh mari insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.